Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, untuk kelas kita pada hari ini, kita akan membincangkan tajuk wang penyelesaian masalah. Okey, soalan-soalan yang akan kita bincangkan ni boleh awak lihat pada modul yang telah saya bekalkan. Boleh lihat pada muka surat 17. Okey, jadi kita akan bincang 4 soalan daripada muka surat 17 tu. Okey, kita lihat soalan pertama. Okay, Ramesh membeli sebuah basikal secara kredit. Okey, dia dah nyata kat situ beli secara kredit. Dia perlu membayar harga basikal itu sebanyak RM120 setiap bulan selama 24 bulan. Berapakah harga basikal itu? Okey, yang pertama sekali kita kena tahu apa itu bayar secara kredit. Okey, bayar secara kredit ni maksudnya awak diberikan tempoh untuk awak bayar barang yang awak beli itu secara ansuran. Ansuran ni maksudnya bayar sikit-sikit. Maksudnya kita berhutang untuk membeli sesuatu barang. Okey, jadi maksudnya dekat sini Ramesh tiap-tiap bulan dia kena bayar RM120 setiap bulan. Ni bulan Ogos RM120. Masuk bulan September bayar lagi RM120. Masuk bulan Oktober bayar lagi RM120. Dan situasi itu berterusan selama 24 bulan. Okey, soalan dia dekat sini, berapakah harga basikal itu? Okey, nak tahu harga basikal tu, kita kena kiralah RM120 dibayar setiap bulan. Jadi kita nak kira macam mana? Operasi apa yang sesuai? Yang kita tahu kita belajar 4 operasi, iaitu tambah, tolak, darab dan bahagi. Okey, antara keempat-empat operasi ni yang mana yang awak rasa paling sesuai? Kita nak tahu 24 bulan. Nilainya sama je setiap bulan. Nilainya sama, RM120 setiap bulan selama 24 bulan. Jadi antara tambah, tolak, darab dan bahagi, operasi yang paling sesuai ialah operasi darab. Okay, jadi kita bina ayat matematik dia. Ayat matematik dia RM120 kita darab dengan 24. RM120 darab 24. Okey, darab dengan 2 digit. Ada pelbagai kaedah awak boleh guna. Kaedah palang, kaedah lattice, kaedah lazim biasa. Okey, so dekat sini saya akan tunjukkan pengiraan untuk lazim biasa je. Saya tunjukkan separuh jalan pengiraan. RM120 darab 24. Okey. Bila darab dengan 2 digit, kita kena darab satu persatu. Okey, mula-mula kita nak darab dengan, kita mula darab dengan yang di belakang dengan sifar 4 dengan sal dulu. Okey, sifar darab 4, sifar. 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Okey, selesai satu. Kita akan darab dengan sebelah dia. Okey, sebelah dia sifar 2. Okey, ingat. Bila nak mula darab dengan yang sebelah ni, jawapan dia pun mesti berada di bawah dia. Mesti berada di bawah puluh juga. Okey, sifar darab 2, sifar. Mesti berada di bawah puluh ni juga. Okey, so saya tak nak tunjukkan pengiraannya sampai habis. Saya tunjuk dekat situ saja. Okey, setelah selesai mendarab, dapatkan jawapan dia. Nak dapat jawapan, kita guna operasi tambah. Dan jangan lupa bila dia tajuk wang, dia mesti ada RM. Okey, dapatkan jawapan awak. Kita teruskan pada soalan yang kedua. Soalan kedua, kakak Jason menyimpan RM1,250 setiap bulan selama 12 bulan. Setiap bulan, RM1,250, RM1,250, RM1,250 selama 12 bulan. Okey, mesti dah banyak duit dia kan? Okey, itu satu. Okey, kemudian ayat seterusnya. Kemudian dia mengeluarkan sebanyak RM3,750 untuk membeli sebuah telefon pintar. Berapakah baki
baki wang kakak Jason. Okay, so dekat sini awak nampak dia macam ada dua situasi. Yang pertama, kakak Jason ni simpan duit. Bila simpan, duit dia makin lama makin banyak, makin banyak, makin banyak. Kemudian dia mengeluarkan. Ada je perkataan mengeluarkan, maksudnya duit dia dah berkurang. Duit dia dah berkurang. Sebanyak RM3,750. Dan pada soalan ni pula, dia tanya baki. Okey, so kerja kita yang pertama ialah kita kena tahu jumlah duit, jumlah wang yang disimpan oleh kakak Jason. Macam mana kita nak tahu? Kita dah ada maklumat dekat sini RM1,250 setiap bulan selama 12 bulan. Okey, nilai yang sama untuk satu tempoh masa iaitu 12 bulan. Operasi apa? Darab, tolak, tambah, bahagi. Kalau kita tambah, kita kena tambah banyak benda. 1,250 tambah 1,250 tambah 1,250 sebanyak 12 kali kita nak tambah. Jadi, jalan singkat kita untuk pengiraan tambah berulang ialah operasi darab. Maksudnya, RM1,250 darab dengan 12 bulan. Kemudian dia mengeluarkan. Bila dia keluar, duit dia berkurang. Bila berkurang, operasi apa kita nak guna? Kita akan guna operasi tolak. Okey, mula-mula dah tahu ni, dah banyak duit dia. Kemudian dia keluarkan. So, dia tolak. Sebanyak RM3,750. So, kita dah dapat ayat matematik untuk kita selesaikan soalan yang kedua. Okey. Pertama, kita darab 12 sebab kita nak tahu jumlah simpanan dia. Yang kedua, kita tolak dengan RM3,750 sebab kita nak dapatkan baki wang dia selepas dia keluarkan. Okey. Bila melibatkan darab dan tolak, yang mana kita akan selesaikan dulu? Ingat balik Kudabatato. Okey, yang mana kita akan selesaikan dulu? Kita akan selesaikan darab dahulu. Okey, sebab ikut soalan ni, sebab ni soalan penyelesaian masalah. Daripada soalan ni, kita mesti tahu jumlah simpanan dahulu. Okey, yang ni awak lengkapkan sendiri pengiraan dia. Kita terus ke soalan seterusnya, soalan 3. Okey, pihak sekolah bercadang untuk menggunakan wang sumbangan PIBG berjumlah RM23,250 untuk membeli 5 buah komputer riba yang sama. Berapakah harga bagi sebuah komputer riba tersebut? Okey, sorry. Ejaan komputer kat situ dia auto translate ke bahasa Inggeris. Saya dah tulis betul KOMPUTER. Okey, abaikan ejaan dia kat situ. Okey. Sekarang soalan dia ialah berapakah harga bagi sebuah komputer? Apa keyword yang kita ada kat sini? Kita ada keyword sama. Sama banyak, sama jenis, sama luas. Bila ada perkataan sama, kita kena fikir salah satu kemungkinan operasi dia ialah operasi bahagi. Okey, bila sama-sama ni kita salah satu kemungkinannya operasi bahagi. Tapi apa pun bergantung pada soalan. So, kita tengok balik soalan ni. Dia ada duit berjumlah RM23,250. Dia dah beli 5 komputer yang sama. Maksudnya nak tahu harga satu komputer. Komputer tu sama. Jadi harga dia pun mestilah sama. Jadi operasi yang kita nak gunakan dekat sini ialah operasi bahagi. Okey, ayat matematik dia. Ayat matematik dia RM23,250 bahagi 5. Okey, bahagi dengan 1 digit. Bahagi 5. Ramai dah hafal sifir 5. Saya rasa tak ada masalah. Okey, jadi boleh terus buat. Katakanlah tak muat awak nak buat dalam bentuk macam ni. Buat je melintang. Tak ada masalah. Nanti saya tanda. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir. Soalan 4. Kamariah dan adiknya Kamal masing-masing mempunyai wang sebanyak RM2,190
dan RM1,785. Okey, ini dua orang. Satu namanya Kamariah. Satu lagi namanya Kamal. Okey. Mereka bercadang untuk menghadiahkan ibunya seutas rantai berharga RM2,499. Berapakah baki wang yang dimiliki oleh mereka sekarang? Okey, cerita dia. Okay, awak kena faham. Cerita dia, kisahnya, Kamariah dan Kamal ni berkongsi wang. Okey, dia nak kongsi RM2,190 dan RM1,785. Okey, maksudnya dua-dua ni join wang dia. Gabung wang dia. Gabung. Operasi apa kita nak guna dekat sini? Sebab dia dah gabungkan wang dia. Okey. Jadi dekat sini kita kena kira Kamariah dan Kamal. Dan kita tambah. Maksudnya duit Kamariah dan duit Kamal ni kita gabung. Oh sorry, tak nak besarkan. Okay, so gabung maksudnya kita guna operasi tambah. RM2,190. Kita tambah dengan duit Kamal. RM1,785. Okay, bila digabungkan duit kedua-dua orang adik-beradik ni, dia pun belilah seutas rantai. Dia membeli. Bila membeli, duitnya bertambah ke berkurang? Kita beli. Macam awak pergi kantin. Ada RM5 ayah bagi bekal. Pergi kantin beli nasi ayam RM2. Adakah duit kita bertambah? Tidak. Duit kita berkurang. Samalah dengan soalan nombor 4. Bila dia dah beli seutas rantai, duit dia dah berkurang. Okey, bila berkurang, tambah tolak darab bahagi. Berkurang, kita akan guna operasi tolak. Tolak sebanyak harga rantai dia beli RM2,499. Okey, so bila kita dapatkan ni, kita dapatlah baki wang mereka. So dekat sini pun operasi bergabung. Okey, saya dah berikan ayat matematik untuk keempat-empat soalan. Saya harap awak dapat selesaikan keempat-empat soalan ni tanpa sebarang masalah. Okey, macam biasa, selesai jawab. Snap gambar latihan awak dengan jelas, hantar pada Telegram tugasan 5C. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.